Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali di page Oti Aisyah Rozali. Alhamdulillah, dah lama saya tak berkesempatan untuk live, dan insyaAllah hari ini kita akan live sebab saya nak kongsikan satu topik yang saya rasa past few weeks ni ada 2-3 parents juga lah. Saya rasa lebih daripada 3 kot. Ada a handful parents lah yang tanya saya tentang anak-anak yang lewat bercakap. Okay, dan memang biasanya kalau macam kami di Gym Academy pun biasanya parents ramai yang datang bawa anak jumpa terapis pada usia awal pada usia awal macam 3 tahun, 4 tahun. Biasanya parents datang bawa jumpa terapis sebab anak tu belum boleh bercakap baik. Bila anda jumpa dengan occupational therapist ataupun tim Gym Academy kita adalah yang bukan occupational therapist pun, tapi sebab kita dah train kan, kita train juga untuk macam mana untuk rangsang perkembangan anak-anak untuk bercakap. So tim therapist kita dan juga occupational therapist, kita tengok kepada macam mana cara anak tu bermain. Kenapa bermain? Sebab sebelum anak-anak bercakap, sebelum anak boleh bercakap dengan baik, anak perlu engage dahulu dengan kita. Tapi sebelum saya sambung cerita, boleh tak kalau saya nak minta anda respon dekat komen sama ada anda dengar suara saya dengan jelas ataupun tak. Okay, boleh dengar suara dengan jelas ke? Boleh komen, saya dengar dengan jelas. Okay, alright, so boleh komen dulu dengar dengan jelas ataupun tidak. Kejap lagi kita sambung cerita macam mana dan kenapa engagement. Apakah itu engagement dan kenapa engagement ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pastikan anak kita ada. Especially kalau anak kita ada delay dalam bercakap. Okay, especially kalau anak kita ada lewat perkembangan pertuturan. So it is very important untuk kita pastikan anak kita ada engagement terlebih dahulu. Tapi sebelum tu, boleh tak kalau saya nak minta anda tolong saya sharekan video ni juga kepada kawan-kawan anda yang lain supaya mereka semua pun boleh dengar sharing yang kita sama-sama dengar ni. Okay, so kita share apa ilmu yang kita ada kan, kita share sama-sama dengan kawan-kawan kita. Kalau kita tak boleh share sendiri, tak boleh cerita, so kita share apa yang orang lain cerita. Okay, so boleh tolong sharekan saya punya video ni. Alright, so ada banyak cara kita nak dapatkan engagement. Dan engagement ni apa sebenarnya? So sehari ni kita nak cerita tentang engagement. Engage bertunang, kan? So kalau kita cakap dalam sudut orang dewasa, bila kita kata engage, biasanya orang itu dia ada ikatan ataupun dia ada hubungan. Okay, so bila kita cerita tentang engagement dengan anak-anak, kita maksudkan dekat situ adalah anak tu dia ada connection dengan kita. Okay, so ramai anak-anak yang ada kelewatan perkembangan pertuturan. Bila mereka datang jumpa dengan OT, mereka datang jumpa occupational therapist. Occupational therapist, kita therapist akan tengok daripada sudut yang holistik. Apakah itu sudut yang holistik? Sudut yang holistik tu maksudnya kita akan tengok, okay, kalau ada anak, katalah ni anak, kita akan tengok macam mana cara anak tu melihat, macam mana cara anak tu bermain, macam mana cara anak tu respon. Bukan dengan pertuturan lagi ya, ni belum cerita pasal bercakap lagi. Bercakap ni biasanya kawan-kawan speech therapist memang lebih pakar tentang itu. Tapi apa yang saya nak cerita dekat sini adalah tentang engagement. So benda pertama yang terapis akan buat adalah pastikan anak anda ada engagement, connection terlebih dahulu. Sebab ramai anak-anak yang kita harap anak tu bercakap, tapi bila kita tengok macam mana cara anak tu bermain, anak tu main sorang-sorang, dia withdraw, dia tak reti nak connect dengan orang lain. Contohnya banyak kes saya boleh kata majority case anak-anak yang lewat perkembangan pertuturan ni, bila mereka datang jumpa terapis, kita tengok bermain. Bila kita tanya dengan parents macam mana anak kat rumah, macam mana cara anak bermain, biasanya parents akan maklumkan yang anak mereka suka main sorang-sorang. Anak mereka suka main permainan yang sama berulang kali. Anak mereka tak suka bila parents kata, parents yang excited ni, parents ramai yang excited anak nak main dengan anak kan. Tapi parents kata, oh bila saya datang je dekat anak saya teacher, anak saya terus lari. Dia akan terus drop permainan tu dan lari. Macam mana saya nak rangsang dan bermain dengan dia? Itulah tanda anak yang kurang engagement. Dan bila anak dia kurang engagement, anak macam mana dia nak belajar dan dengar
perkataan yang kita sebut. Engagement bila anak connect, anak engage dengan kita, anak mahu untuk berkomunikasi, engage, anak connect dengan kita, maka akan berlaku komunikasi yang bukan verbal. Maksudnya, anak akan bagi eye contact, anak akan dengar, anak akan pandang kita walaupun anak tu tak bercakap lagi. Okey, dan itu adalah benda pertama ataupun benda yang paling asas yang kita nak anak-anak ni ada. Selagi mana anak belum ada engagement yang cukup, selagi itu anak kita nak tiru ataupun nak bercakap dengan kita adalah lebih rendah possibility-nya. Bukan tak boleh, tapi possibility dia lebih rendah. Sebab theoretically anak kena tahu untuk connect terlebih dahulu. Selagi mana anak kita tak boleh connect, selagi mana anak kita tak boleh bertukar barang, contohnya PAS, kalau datang kat Gym Academy, kita ada program nama dia PECS, Picture Exchange Communication Systems. Kita dah hantar 2 kita punya teacher, therapist kita dengan teacher kita dah hantar pergi training untuk dapatkan certification PECS. Dan dalam Picture Exchange Communication System ni, kita gunakan gambar untuk anak communicate. Tapi sebelum anak tu boleh communicate dengan gambar, kita nak anak tu buat exchange. Apa itu exchange? Okey, contohnya kalau dekat dalam PECS lah ni saya cerita kenapa exchange tu penting. Contohnya bila anak tu dia nak susu ataupun dia nak apa-apa, dia akan pergi kat kita, dia bagi kita gambar susu, kita akan bagi kat dia. Kenapa ni penting? Bila anak dia boleh bagi barang, bagi kad dekat parents, parents ambil, maksudnya anak tu nak susu, maksudnya anak itu dia tahu engage. Dia tahu untuk berkomunikasi, untuk sampaikan apa yang dia mahukan. Anak itu perlu menyampaikan maklumat. Itu dia punya asas. Sebelum anak tu boleh nak tiru kita cakap ke, sebelum anak tu boleh nak dapat banyak perkataan ke, anak kena boleh engage. So macam mana cara paling mudah untuk kita engage dengan anak? Kita mainlah dengan anak kita. Kenapa main tu adalah cara yang paling mudah? Bila kita main dengan anak, dia akan rasa yang dia terpaksa untuk communicate. Contoh, saya bagi satu contoh. Katalah kita ajak anak kita main bola. Anak kita yang umur 3 tahun, kita ajak anak kita main bola. Bola biasa, bola sepak ke ataupun bola getah yang ringan tu kan, sebab kalau bola sepak kena kepala sakit kan. So bola getah yang ringan tu anak kita boleh pegang dengan 2 tangan macam ni dalam saiz besar ni. Okay, so what happen? Kita ajak anak kita main baling bola. Anak yang tak ada engagement, you baling bola kat dia, dia pop bola tu kena badan, lepas tu dia jalan je, dia buat tak tahu. Dia tak ada interest terhadap permainan yang kita main. Okay? Sebab tu bila kita suka pegang sendok, anak kita pun suka pegang sendok instead of mainan, itu adalah satu perkara yang bagus. Sebab apa? Sebab anak nak tiru kita. Anak nak engage dengan kita. Anak nak engage dengan permainan ataupun barang yang kita sentuh. So itu adalah satu perkembangan yang sangat-sangat bagus. So what happen kalau kita main bola? So anak selalu dia nak apa yang kita ada, apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang tu yang anak kita nak. So bila kita selalu pegang bola, main baling-baling bola dekat dia ataupun main tolak-tolak bola ke arah dia, anak akan rasa dia juga mahu bermain bola itu. Sebab kita stimulate apa yang dia nak pegang, anak tiru kita. So, kita balik kepada bermain bola dan macam mana nak gunakan bermain bola untuk engage dengan anak. Ni sebelum anak bercakap, engage dulu. So, anak kita 3 tahun, belum ada satu perkataan pun. So, kita ajak dia main bola, dia macam tak tahu pun nak main bola, nak baling bola dan sambut bola macam mana. So, apa yang kita boleh buat? Letak ayah kat depan. Ni sampel Letak ayah kat depan, mama belakang anak. Contohnya ni anak kita, ni kepala anak kita. Kita mak ni, kita kat belakang, kita pegangkan tangan anak kita supaya anak kita boleh ajar anak kita macam mana nak tangkap bola bila bola tu sampai daripada ayah. Kenapa ayah yang dekat depan? Sebab naturally ayah dia lebih excited masa main.
Ni naturally tau. Sebab mak-mak dia macam, hati-hati terkena kepala, terkena bahu, terkena tangan, nanti anak sakit. Ayah biasanya dia lebih robust. Masa main kadang-kadang ayah yang boleh naik share lebih daripada anak. Sebab tu letak ayah kat depan, bincang dengan ayah, ayah you baling bola dekat anak, jom mama tolong sambut daripada belakang. Masa ayah baling dengan muka excited, oh cepat-cepat ambil bola, oh pandainya sambut, anak akan trigger. Walaupun anak tu eye contact dia tak bagi, dia pandang sana sini, bila tangkap bola, kita sentuh tangan dia, tangkapkan bola yang ayah baling tadi, anak akan ada body awareness ni, kita panggil sensory, multisensory activity. Multisensory activity, aktiviti yang menggunakan banyak deria. Pendengaran, anak tu dengar ayah dipanggil, cepat-cepat baby, tangkap baby. Baby baru 3 tahun kan baby. Baby tangkap baby. Mak dia daripada belakang pegang tangan dia dan gerakkan. Ni kita panggil sensory sendi tau. Sensory sendi dia belajar movement seiring dengan tangan dia sentuh bola. So, bola tu dah tangkap, ada pula bunyi, yay, pandainya tangkap. Walaupun mak dia yang tangkap, it's okay. Yay, pandainya tangkap. Auditory. Okay, ada visual, dia nampak muka ayah dia nampak tangan dia tengah pegang bola, dia nampak movement. That is multisensory. So, bila aktiviti semudah baling dan sambut bola tadi kita buat dengan anak kita akan mula engage. Okay, selalunya kalau anak lelaki especially, mereka suka permainan yang lebih lasak, yang ada banyak movement. Sebab anak lelaki mostly adalah kinestetik. Ramai masa kecil diorang lebih kinestetik daripada anak perempuan. Dia lebih banyak move. Tapi ramai juga anak perempuan yang suka movement sebenarnya. But it's okay. So kita cuba identify anak kita jenis yang suka bergerak ataupun anak kita jenis yang suka duduk diam. So what happen bila anak tu tadi dia selalu tengok bola tu baling, lepas tu berulang kali kita buat aktiviti yang sama, anak akan mula terpaksa engage. So, bila anak mula terpaksa engage, anak tu terpaksa join in the game. Katalah hari pertama dapat baling sampai 3 bola, pasal anak kita meronta, dia melorot turun daripada pangku mak dia. It's okay, stop dulu. Bagi anak kita masa pause. Tomorrow you bagi balik bola tu. So, sepanjang hari tu, tolak je bola tu. Biar dia selesa dengan tools yang kita nak bagi. Sebab ingat, anak speech delay kita tadi, berkemungkinan dia jenis yang tidak minat dengan tidak minat dengan permainan lain. Dia suka main pensel je, ulanglah tengok pensel. Ataupun dia suka main satu toy je, dia tak nak explore toy lain. Kurang eksplorasi, dia tak nak explore banyak-banyak jenis alat ataupun toy di sekitar dia, menyebabkan anak tu kuranglah communication. Dia kurang perkataan yang dia nak label. Anak belajar bercakap dengan label. Ni apa? Pencil. Wow, pencil. Wow, kotak. Wah, botol. Apa lagi? Wah, cawan. So, anak belajar melalui labels. Okay? So, macam mana anak nak labels? Kalau anak tak engage dengan alatan, kalau anak tak reti nak pegang, kalau anak tak manipulate, kalau fokus anak terlalu pendek, anak main. Ni pun kes yang biasa yang kami jumpa anak-anak speech delay. Kalau main, sekejap. Dia main kat sini, lepas tu baru dalam 5 saat dia akan bangun pergi main tempat lain. Lepas 5 saat dia akan bangun pergi tempat lain. So, fokus anak tu tak panjang. Anak yang fokus dia rendah, engagement dia rendah. Engagement rendah, dia akan susah nak belajar label. Sebab tak sempat pun belajar label. Dia tak hiraukan apakah ini benda yang dia suka pegang ni. Dia tak tahu pun nama benda ni. So, it is very important untuk kita pastikan anak kita ada engagement dulu. So, macam mana nak main engagement? Habis live ni, terus cari bola size macam gitu kan, yang lembut-lembut sikit. Ajak anak kita main baling dan sambut bola. Ingat letak ayah kat depan. Kalau ayah tu jenis yang skema, letak mak kat depan. Siapa-siapa yang paling fun, biar anak nampak muka dia. Yang paling fun, yang paling banyak expression, yang paling ceria, letak dekat depan anak untuk anak nampak muka dia, supaya anak tu boleh imitate macam mana gesture dan kesukaan dan kegembiraan ayah dia masa dia tengah main toy tu. Okay, so game activity macam ni kita kata multisensory activity yang stimulating anak punya perkembangan menggunakan kaedah bermain ataupun play. Okay, so play ataupun bermain adalah kerja anak-anak. So, bila itu adalah kerja anak-anak, maksudnya setiap kali kita nak bantu anak kita improve dalam dia punya kemahiran, ajak dia bermain. Dan kita kena tahulah main jenis apa, permainan jenis apa yang boleh bantu anak kita supaya dia punya perkembangan tu boleh improve dengan baiknya. Okay, so macam mana pula kalau anak kita buka
bukan jenis yang suka main gross. Gross means movement kan. Anak kita bukan jenis yang suka movement. Nampak bola tu nak sampai kat dia, dia nangis sebab dia takut bola tu terkena muka dia kan. So anak-anak ni kita kata dia punya fear tu tinggi. Anak yang jenis anxiety dia tinggi, dia anxious, dia resah. Okey, macam mana pula kita nak bantu anak-anak yang resah, anak-anak yang semua takut, yang terlalu takut dengan pergerakan? Anak-anak macam ni kita bantu dengan cara yang lebih simple. Macam mana cara yang lebih simple? Bantu dengan cara duduk. Okey, so tadi kita dah cerita anak-anak yang suka bergerak, jenis lasak, jenis aktif tapi tak ada engagement. Dia main sini sekejap, dia main sini sekejap, dia main sini sekejap, dia main sini sekejap. Kita datang kat dia, dia lari. Kita datang kat dia, dia lari. Kita datang kat dia, dia lari. So main baling bola tadi. You try guna main baling bola tadi. Ingat, orang yang paling excited selalunya ayah excited lah. Kalau ayah tak excited, ayah kena belajar excited sikit. So selalunya ayah akan kena kat depan, mama kat belakang, prompt anak untuk sambut dan baling semula bola pada ayah sambil buat expression muka yang paling excited setiap kali anak kita dapat sambut bola, setiap kali anak kita baling bola. Okay, so itu pertama kalau anak kita jenis aktif. Macam mana kalau anak kita jenis pasif, anak kita jenis yang tak nak bergerak, anak kita suka duduk diam-diam? You cari toy macam ni. Apa yang saya ada ni? Okay, ni apa? Ni apa? Ingat dalam kelas. Ni apa? Ni guli. Okay, ni nama dia guli. Alright, so contohnya kita ada guli. Apa yang kita buat? Kita buka guli ni, kita duduk depan ataupun sebelah anak kita, kita pegangkan tangan anak kita untuk ambil guli. Atau you ambil satu guli, letak dekat tapak tangan anak, pegang satu bekas. Katalah kita pegang satu bekas, minta anak kita masukkan dalam bekas. One. Oh, ada bunyi. Again, satu lagi. Wow, ada bunyi. Bestnya. Jom. One more. Bagi lagi satu dekat anak. Wow, ada bunyi. So, what did you do over there? Apa yang kita tengah buat di situ? Kita bantu dari belakang. Contohnya, mama duduk kat belakang. Anak tak nak buat kan? Anak kita tak ada fokus. Anak kita tak ada minat untuk buat apa-apa aktiviti. Ni saya merujuk kepada anak-anak yang speech delay, yang tidak suka ataupun susah untuk minat buat aktiviti dengan kita. So, duduk belakang anak, peluk dia. Tangan kita sebelah pegang box ni. Kalau you boleh pegang tangan anak, tangan anak pegang. So tangan kita atas tangan anak untuk pegang box. So tangan kiri dia pegang box, kita bantu. Tangan kanan dia kita bagi guli. Jom kita masukkan. Wow, ada bunyi. Bestnya. Again. Pop. Wow, ada bunyi. Bestnya. And the best, you buat depan cermin. So depan ni ada cermin kan? Contohnya saya dekat depan, saya tengah selfie ni kan. So depan ada cermin, anak dapat nampak movement dia. Anak dapat nampak apa yang berlaku yang menyebabkan mama dia tiba-tiba goncang botol. Bila jatuh ada sequence tau, sequence. Dia ada turutan. Pegang, wah guli, masuk, pop, ada bunyi bila masuk. Wow, bestnya. Lepas tu baru mama goncang. So, dia belajar setiap pergerakan dia ada kesan. Ada kesan kepada objek di sekitar. Ada kesan kepada expression mama dia. Bila dia berjaya, walaupun mama dia yang pegangkan tangan dia dan masukkan objek dekat dalam bekas, mama dia, wow, bestnya, pandai awak masukkan. Ada kesan perbuatan dia kepada mimik muka dan expression mak dia. Dan mak dia terus communicate dan, wow, awak pandai, awak sangat hebat. Mama dia buat muka excited. Smile is contagious, betul? So anak kena nampak lah kita punya smile tu. Letak satu cermin dekat depan. So anak setiap kali dia nampak movement dia, ingat anak belajar guna visual, anak belajar guna auditory, anak belajar guna movement. Bila dia nampak movement dia, cara dia gerakkan tangan dia untuk masukkan barang dekat dalam bekas akan masuk dekat dalam kepala dia. Macam mana cara tangan digerakkan tadi, kita panggil muscle memory ataupun memory otot, pergerakan. Okay, so bila anak tengok secara visual, memory tu akan masuk dekat dalam kepala dia. Dan apa lagi yang dia akan ingat adalah respon mak dia semasa dia berjaya masukkan objek. Dan kesan, anak belajar dengan cause and effect, sebab dan akibat. So bila dia masuk, mama dia pun goncang, wah, bestnya. Mak-mak kena jadi excited sikit kan. So anak akan rasa setiap perbuatan dia ada kesan. What happen di situ? Anak akan mula engage. Dan whenever nanti bila kita dah dedahkan pada anak, you letak je bola ni, kasi dengan syarat anak kita bukan jenis masukkan barang dalam mulut lah. Kalau anak kita jenis masukkan barang dalam mulut, you boleh tukar kepada bola yang lebih besar, bola pingpong ke, bola tenis ke, or anything yang anak selamat
gunakan. So guli is for anak yang tak masukkan dalam mulut je. So bila you letak guli ni, katalah you letak guli ni dekat dalam plastik, dekat atas meja, dan ada bekas ni dekat sebelah guli tu, nanti anda akan nampak ada waktu yang anak kita, okey, anda akan nampak ada waktu yang anak kita cuba buat semula yang macam kita ajar dia. Okay, so sebab tu penting untuk kita berikan pendedahan menggunakan structured activity seperti ini. Structured activity bukan hanya untuk anak-anak yang ada kelewatan perkembangan. Structured activity adalah momen ataupun waktu ringkas antara 15 minit ke 30 minit, or maybe 5 minit pagi, 5 minit tengah hari, 5 minit malam, atau maybe 3 minit pagi, 3 minit sampai satu hari tu cukup 15 minit. Boleh pecahkan. Kalau anak kita punya fokus, jangan terus punya fokus rendah, jangan terus dalam duduk tu habiskan ke semua guli ataupun duduk terus dalam masa 15 minit. Tak payah. Pagi 5 minit, tengah hari 5 minit, petang 5 minit. So structured activity tu is very brief tau, singkat. Sebab activity yang structured kita bagi macam ni, kita dah plan macam mana cara dia nak sentuh, macam mana dia nak pegang, sebelah tangan kena pegang, sebelah tangan kena masukkan. This is structured tau. Activity yang kita strukturkan untuk anak. Dan aktiviti berstruktur begini akan bantu anak untuk belajar tadi. Belajar movement, belajar visual, belajar kesan daripada perbuatan dia. Nanti anak dia sendiri masa dia main dalam unstructured, dalam waktu dia main sendiri tanpa kita ganggu dia, anak akan cuba repeat apa yang kita ajar dia. Okay, so itu sedikit perkongsian. So tadi kalau kita ada anak yang aktif, yang lewat bercakap, yang sedikit aktif, kita boleh gunakan aktiviti gross motor, aktiviti pergerakan kasar macam baling bola, sambut bola tadi. Dan kalau anak kita jenis pasif, tak suka bangun, tak suka bergerak, you boleh start dengan aktiviti depan cermin, suruh anak masukkan barang sahaja. Idea dia start untuk dapatkan anak punya engagement. Anak kena engage dulu dengan kita, barulah kita boleh berikan anak kita stimulasi perkataan ataupun banyakkan bank perkataan anak kita. So engagement first. Mana-mana yang ada modul Kickstart Go Cilik tu, nanti 25 hari bulan insya-Allah kita punya buku fizikal yang kita janji nak bagi free untuk you all tu sampai. Dalam tu saya dah siap senaraikan. Saya dah siap senaraikan apa contoh aktiviti daripada 400 tu yang kita boleh jadikan untuk anak punya engagement. Saya tunjuk sekejap kat mana saya simpan? Alamak, kat sini. Okay. So saya tunjuk sampel kat sini. Mana yang dah ada, so nanti don't worry, yang dah ada buku tu kita bagi benda ni for free je kepada anda. So sebenarnya saya nak cerita dekat you all lah yang dah ada buku tu. Okay. So contoh dia engagement. Mengalahkan anak untuk lebih engage dan berkomunikasi. So ni semua senarai aktiviti yang kita dah senaraikan dalam 400 aktiviti tu adalah nombor aktiviti 016, 017, 018, 02, 026. Itu adalah senarai aktiviti anda boleh guna dekat dalam modul Kickstart tu. Anda boleh rujuk untuk buat aktiviti engaging. So tak adalah setiap hari masukkan guli dalam bekas je. So hari ni aktiviti lain, besok aktiviti lain. Satu hari jangan lama-lama. Pagi 5 minit, tengah hari 5 minit, petang 5 minit sampai cukup 30 minit satu hari. Sikit tapi kerap. Idea kerap tu adalah supaya anak kita ingat movement tu. This is especially untuk anak-anak kita yang lambat bercakap. Okay, so jangan tangguh buat aktiviti ni. Dah boleh terus buat dah ni. Pilihlah aktiviti motor kasar ke, aktiviti duduk ke yang pakai guli tadi. Kalau tak ada guli, pakailah apa pun yang ada dekat rumah. Just use anything you have. Pakai makaroni keras tu pun boleh. You nak pakai apa lagi? Telur jangan pakai lah kan, pecah. You nak pakai masukkan sudu dalam bekas pun boleh. You nak masukkan batu daripada batu yang kutip kat luar, nak masukkan dekat dalam bekas pun boleh. Anything that you want to use dengan anak. Kalau tak ada bola, pakai bantal pun boleh. Sambut baling, sambut bantal kan. Okay, as long as selamat dan safe untuk anak kita guna, dan as long as kita boleh buat. You nak anak improve, you kena buat. Kena buat, jangan tangguh. Okay, so itu sedikit perkongsian kita pada petang ini yang tiba-tiba. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okay, teruskan share video ni supaya kawan-kawan kita yang lain pun dapat manfaatnya.
Kalau nak mode kickstart Go Cilik tu kita masih lagi harga special sampai sampai 31 Ogos ni saya rasa. Sampai 31 Ogos ni kita masih lagi harga special lah untuk dapat mode kickstart tu. You all dapat ebook, you all dapat video, dan anda juga dapat satu Kickstarter book lah. Kickstarter book ni dalam 100 muka surat je macam tu. Kita punya ebook tu beratus-ratus muka surat. So Kickstarter book tu nak memudahkan anda rujuk ebook tu nanti kita tak print tau, ebook tu kita tak print kan, tapi kita bagi Kickstarter book tu untuk anda senang rujuk ebook tu. Dia ada macam QR code lah, you boleh QR code kan, sekarang kan modern kan, QR code dia terus slip pergi ke page untuk ebook dan page video-video explanation. Okay, Allah Akbar. Terima kasih semua. Terima kasih Huti kesayangan ramai ya. Terima kasih Puan Hayani, terima kasih banyak. Okay, terima kasih Puan Noridayu, terima kasih Fuzita Hanum, terima kasih Puan Sharifah, terima kasih semua yang menonton. Terima kasih, saya tak dapat nak sebut semua. Baik, terima kasih. So teruskan share video ni supaya kawan-kawan kita semua dapat juga ilmu yang sama. So saya doakan anda semua berjaya mengaplikasikan apa yang dipelajari, dan sama-samalah kita lebih memberi kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum, bye.